Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Apa khabar semua? Okay, InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita, iaitu hari ini kita akan belajar pelajaran fiqh tahun 5. Jadi Ustaz nak awak kamu siap sedia untuk belajar pada hari ini. Okey, insyaAllah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, saya nak kamu sama-sama dengan Ustaz untuk membacakan doa. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita terus kepada tajuk yang kita akan belajar untuk tahun 5. Okey. Pelajaran yang kita akan belajar iaitu solat orang sakit. Solat orang sakit. Okey. Apa yang kita akan belajar daripada tajuk solat orang sakit ni, kita akan mengenali syarat sah solat orang sakit dan bagaimana cara solat, cara duduk, kemudian apakah hikmah solat orang yang sakit, kemudian cara solat secara mengiring, ini antara solat orang sakit lah. Kemudian solat secara baring dan melentang. Okey, kita boleh tengok gambar orang solat secara duduk dan ada orang yang solat secara baring, kemudian solat secara melentang dan solat dalam keadaan duduk, kaki menunjuk ke hadapan. Okay, terus kepada kefahaman daripada solat orang sakit. Okey, boleh sama-sama ikut sama-sama dengan Ustaz baca. Solat wajib ditunaikan pada waktunya dalam semua keadaan, sama ada ketika sihat, sakit ataupun dalam peperangan. Solat ni lah. Solat ni wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan pada waktunya, dalam semua keadaan. Tak kira lah keadaan tu macam mana, sama ada ketika sihat ke, sakit ataupun dalam peperangan. Dalam peperangan pun kita kena solat. Baik. Kemudian kita tengok pada syarat sah solat orang sakit. Apa syarat-syarat bagi orang sah untuk sah bagi orang solat orang sakit? Okey, yang pertama iaitu mengetahui masuk waktu solat. Dia kena tahu masuk waktu solat. Yang kedua, dia kena tahu, dia kena menghadap kiblat. Okey. Kemudian dia kena syarat ni benda yang wajib. Dia kena menutup aurat. Okey, dia kena menutup aurat. Kemudian dia kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dan najis. Okey, itu syarat dia. Kemudian syarat bagi orang solat orang sakit ni, dia ada keuzuran. Barulah dia boleh solat secara orang sakit. Kita tengok itu syarat. Kalau tak ada syarat-syarat ni, maka dia kena solat dengan secara sempurna lah. Kalau dia tak ikut dia punya syarat-syarat ni, maka dia tak sah solat sebagai orang sakit. Dia kena solat secara sempurna, secara normal lah. Baik. Okey, kita tengok cara-cara solat orang sakit. Maaf, syarat sah solat orang sakit ni, syarat yang perlu dia buat, yang perlu orang sakit pun buat. Kalau tak sah lah solat orang.
Okey. Seterusnya kita tengok kepada cara solat orang sakit. Okey, cara solat orang sakit ada beberapa bahagian. Ada tiga. Okey, yang pertama adalah solat secara duduk. Solat secara duduk. Kemudian solat secara baring mengiring. Mengiring. Solat secara baring mengiring. Dan solat secara baring menelentang. Ada tiga cara solat orang sakit. Okey. Ingatlah cara solat orang sakit ni. Okey. Kemudian seterusnya kaifiah. Kaifiah ni maksudnya cara-cara. Kaifiah solat orang sakit. Okey. Kita boleh sama-sama baca dengan ustaz. Orang sakit boleh melakukan solat secara duduk, baring, mengiring, baring menelentang, atau kedudukan yang termampu. Okey, ini cara yang pertama. Orang sakit boleh melakukan solat secara duduk, baring, mengiring, baring, menelentang, atau kedudukan yang termampu. Nanti dia akan tunjukkan gambar lah. Kemudian yang bawah ni, orang yang tidak mampu solat dengan duduk, baring, mengiring atau menelentang hendaklah solat dengan isyarat mata. Ini cara yang kedua. Tak boleh solat duduk, solat baring mengiring, ataupun baring menelentang atau kedudukan yang termampu. Kalau tak boleh kesemuanya, maka dia kena solat dengan menggunakan isyarat mata. Okey, kita tengok penghayatan. Apa yang perlunya solat? Kena juga solat. Okey, seseorang yang berkemampuan untuk berdiri, wajib memulakan niat solat. Solat dan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Berdiri ni adalah rukun kepada solat. Sekiranya tidak mampu rukuk, boleh meneruskan solat dengan duduk di atas kerusi. Jadi untuk memulakan solat ni, wajib memulakan niat solat dan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Masa niat solat saja aku solat pada duduk 4 rakaat yang tak nak. Dan takbiratul ihram pertama Allahu Akbar tu wajib dilakukan waktu berdiri. Kalau solat fardu. Okey. Maka sekiranya tidak mampu rukuk, bolehlah meneruskan solat dengan di atas duduk di atas kerusi. Yang wajibnya masa mula-mula solat, masa niat solat dan takbiratul ihram. Itu wajib dilakukan pada waktu berdiri. Okay. Jadi sana awak faham kan, solat secara orang sakit ni nanti saya akan bagi latihan di dalam link yang Ustaz akan bagi. Okey, untuk hari ini itu saja daripada Ustaz. Kita akan berjumpa lain hari lain masa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.